Assalamualaikum. Hai, anda bersama saya Aidanayan dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Dan hari ini di latar belakang saya ini adalah salah satu tarikan di Dun Lembah Jaya, iaitu Bukit Ampang. Tapi banyak lagi benda yang menarik saya nak kongsikan dengan anda. So jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Lembah Jaya. Dun Lembah Jaya ini terletak di timur negeri Selangor dan di dalam Parlimen Ampang. Dun Lembah Jaya berada di bawah pentadbiran tanah daerah Gombak di sebahagian kecil kawasan dan daerah Hulu Lengat. Dun Lembah Jaya adalah di bawah pentadbiran penyelaras Dun Lembah Jaya, iaitu Tuan Dae Muhammad Ridwan. Dun Lembah Jaya ini terdapat beberapa buah kampung tradisi Melayu dan juga terdapat beberapa buah kampung bagan Cina. Majoriti penduduk adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam selain penduduk berbangsa Cina dan India. Aktiviti utama penduduk adalah di dalam bidang perniagaan, perindustrian dan ekopelancongan. Assalamualaikum. Hai, Cik Maznah. Ya, saya. Cik Maznah ke tu? Alright. Okey, Cik Maznah, kita nak buat apa hari ni demo? Oh, kebetulan saya nak buat demo sabun. Okey, menarik. Okay. Alright, so saya pun dah bersedia dengan glove, iaitu langkah-langkah keselamatan sebab kita hari ni nak bermain dengan chemical. So, Cik Maznah, macam mana cara buat sabun? Okey, kita memerlukan pemekat, kita memerlukan antibakterial, dan juga ada softener kita punya dan 4 dalam 1 sabun kita ni. Wow. Kita ada softener sekali, kita dah masuk sekali sesiap. Kita ada buih untuk buih. Pertama sekali kita masuk bahan untuk buih. Untuk buih, dia ada untuk buih yang kasar dan untuk buih yang halus lah. So kita kena kita nak buat prosedur macam ni. Ni pemekat sebenarnya. Kita kena masukkan pemekat dulu. Okey. Oh sorry. Tak apa. Kita masukkan pemekat, kita blend dulu. Blend dulu. Kita blend dulu. Barulah. Oh. Ini tadi kita masuk tadi pemekat ya. Ini untuk buih. Oh, okey. Untuk buih dia, sabun mesti ada untuk buih. Kita masuk ni, Cik Ida tekan je. Alright. Macam buat kuih. Dia kena bagi air. Dia betul 1 jam kita prosedur. Mungkin penat berat sikit lah. 1 jam pegang benda ni? Ya, okey. Tadi Cik Ida kita dah masukkan 2 bahan tadi kan. Untuk kuih dan untuk pemekat. So sekarang ni kita masukkan ni untuk yang menghilangkan kotoran degil. Kita masuk ni. Bila kita dah masuk ni, yang bahan ketiga ni baru kita blend lagi. Blend lagi mesra. Kita blend sekejap. Okey, blend sekejap. Wah, dia dah bertukar warna. Color Ni masuk ke warna. Okey. Kita taruh hijau. Lepas tu kita baru taruh pewangi dia. Pewangi? Pewangi. Kita pakai pewangi lah blender. So maksudnya selama ni Kak Maznah lah yang buat ni semua? Ya, saya tu dengan kawan-kawan lah, kawan-kawan PWB ni lah. Dan ada juga daripada PWB ada kita punya ketua kita tu ada NGO Peka. Dan dia tolong pasarkan juga. Pasarkan juga NGO kita tolong pasarkan, kita pasarkan. Jadi kita tahu punya dia ni pewangi dia. Pewangi dia. Alright. Okey, pewangi dia. Pewangi dia. So dia dah bertukar keadaan nanti. Kita lepas ni kita akan taruh pelembut baju Softlan. Sabun kita ni kita buat sekali dengan Softlan kali. So kegunaan dia untuk kegunaan melembutkan baju. Tak payah kita nak beli Softlan lain tambah lagi dalam tu baju kan. Kita Softlan ni pelembut lah. Kita tak cakap Softlan kan pelembut baju. So kita tak payah nak beli lagi bahan lain untuk melembutkan baju kita masuk sekali masa membasuh kan. Jadi saya dah masuk dalam ni sekali dah. Kalau Softlan ada antibakterial semua kita dah sediakan dalam sekali. So kalau sekali buat ni dapat berapa botol? Sekarang buat masa ni kita baru lagi. Kita belum termampu nak beli mesin yang besar. InsyaAllah kita
sekali buat ni 50 liter. Saya sebenarnya saya buat sekali 5 tong. Oh, 50 250 liter. Ya, sekali buat macam seminggu sekali kita buat gitu. Dan kami baru ada projek pergi hantar ke rumah anak yatim. Adalah orang individu yang akan bermurah hati. Dia jumpa kita, dia kata saya nak bersedekah kepada anak yatim, orang tertua, dan kami sediakanlah. Dia beritahu kita orang dengan ketua kita, wanita, kata saya nak dalam macam kata 50 botol, 20 botol gitulah. Kita bermula dah sekarang dah. Baru minggu lepas wanita dah bawa ke rumah anak yatim. Sabun produk kita ni insya-Allah kena ke itulah. Insya-Allah. Okey. So kita dah boleh masukkan bahan seterusnya ke? Okey, saya masukkannya. Saya masukkan ini pemutih. Pemutih. Maksudnya kalau kita tak tahu bahan ni, nanti dia sabun kita tu akan color dia akan color macam hijau, betul-betul hijau lah. So kita masukkan saya ni agak-agak je lah dia biasa buat kan. Okey, kita pemutih ni. Dia color dia akan berubah. Dia akan dia cair sikit lah. Dia akan color dia macam color susu gitu sikit lah. Cantik color dia. Kita nak cantik color dia. Okay. So ini akan hasil dia adalah sabun apa? Sabun sabun kita ni nama lavender nama dia. Hijau kita tahu lavender. Okay. Alright. So saya buat sekejap. Dia akan buih. Okay, so dah selesai kan cara-cara nak buat dia? Okay, so saya nak bawa ke penonton untuk tengok hasil dia. Okay? Alright, so jom. Alright, so ini adalah hasil-hasil yang sabun kita buat tadi. Dah tumbuh bicep dah ni. Okay, so antaranya kita ada sabun apa ni, Puan? Ni sabun basuh pinggan. Ni sabun basuh pinggan. Lepas tu ini body wash. Dengan ini yang tadi kita buat kan? Dia ada pelbagai apa ni, bau-bauan. Okey. Boleh bagi tahu tak mungkin dekat luar sana nak beli ke sabun-sabun ni? Okey. Kalau nak beli sabun kami ni, kami berada di Facebook. PWB Don Lembah Jaya. Okey, so Facebook, pergi dekat Facebook. Lepas tu boleh tempah sabun-sabun ni. Okey, baiklah. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi cara-cara dan demo buat sabun ini. Okey, semoga bertemu lagi di lain hari. Okey, alright, thank you. Okey, baiklah, dalam jejak wanita Selangor di Dun Lembah Jaya ini, saya berpeluang untuk menemu ramah Tuan Penyelaras Dun Lembah Jaya, PWB Dun Lembah Jaya, dan beliau juga merupakan setiausaha kehormat Pemadam Negeri Selangor. Selamat datang. Apa khabar YB? Terima kasih. Terima kasih. Namanya YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daeng Muhammad Ridwan bin Macuk. Sekarang menjawat jawatan sebagai Penyelaras Dun Lembah Jaya, dan juga saya menjawat jawatan di Pemadam di Selangor, iaitu Persatuan Mencegah Dadah Negeri Selangor. Baiklah, Tuan YB, berapakah anggaran penduduk di Dun Lembah Jaya ini? Anggaran lebih kurang dalam 300,000 orang lah penduduk. Lembah Jaya ni unik sebab dia rapat dengan Kuala Lumpur. Dan dia padat dengan penduduk, termasuklah ada kampung, beberapa buah kampung di dalam Dun Lembah Jaya. So bila dah ramai ni mesti macam-macam aktiviti yang mereka lakukan. Dan apa antara aktiviti selain daripada yang dilakukan oleh PWB di sini? Aktiviti penduduk di Dun Lembah Jaya sekarang ni lebih pada community enhancement lah. Maksudnya community empowerment, yang mana saya nampak sebab mereka yang duduk di Dun Lembah Jaya ni adalah kebanyakan warga yang bekerja di Kuala Lumpur especially lah, terutama di Kuala Lumpur. Dan bila mereka bekerja dan mereka nak duduk tempat yang selesa, dan mereka ada komuniti untuk dia bersosial dengan masyarakat setempat dan komuniti setempat. Dan aktiviti setempat di Dun Lembah Jaya ni lebih pada, kalau mereka bercocok tanam, kita ada program kebun komuniti, kita ada fertigasi punya tanaman, kita ada hidroponik punya tanaman. So mereka ini banyak fokuskan pada komuniti punya aktiviti lah. Dan tanaman-tanaman mereka ni pun dijual pada komuniti. Tentu ada cili, ada
ada Kobis, ada apa semua ni kan. Dia dekat sini di Dun Lembah Jaya ini, antara aktiviti aktif adalah perniagaan jugalah. Ya, betul. Di mana ia dapat membantu penduduk-penduduk di sekitar ini. Dan sejajar dengan itu, YB, apakah pendapat YB tentang penubuhan PWB ini? Saya berpendapat PWB ni sangat bagus kerana dapat membantu kaum-kaum ibu. Saya lebih suka panggil kaum-kaum ibu kerana mereka ini ibu ni atau wanita ni adalah satu instrumen penting dalam masyarakat ataupun dalam komuniti itu sendiri. Dan perlu adanya PWB ini adalah untuk mereka wanita kaum-kaum ibu ni untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bersasar. Contoh mereka ada buat sabun, ya, mereka ada buat cara-cara penanaman bunga apa semua dan macam-macam lagi aktiviti PWB yang dilakukan di dalam ni, yang mana akhirnya PWB ni dapat menggerakkan wanita-wanita ini secara tersusun dan berstruktur di seluruh Dun Lembah Jaya ini. Betul, untuk membantu wanita di luar sana. Ya, betul. Okay, baiklah, apakah antara sokongan-sokongan dari pihak DUN untuk penubuhan PW ini? Alhamdulillah sejak PWB Dun Lembah Jaya telah dilantik, Puan Norita Puan Norita telah dilantik ataupun saya selesa panggil Kak Nita. Kak Nita telah dilantik sebagai penyelia PWB Dun Lembah Jaya. Pihak pejabat saya atau pejabat saya telah menyumbangkan nama dia dana pentadbiran sebanyak RM10,000 untuk menambah aktiviti dalam PWB Dun Lembah Jaya untuk mereka semangat lagi untuk melakukan program-program atau aktiviti di sekitar Dun Lembah Jaya khusus untuk wanita-wanita. Okey, baiklah. Mungkin dekat luar sana ada yang masih belum lagi join PWB. Apakah kata-kata ataupun pesanan kepada mereka untuk join PWB ini? Saya mengajak semua bersama-sama dengan PWB Dun Lembah Jaya untuk kita dapat info-info ataupun dapat ilmu-ilmu ataupun berprogram, bersosial bersama dengan mereka-mereka yang telah dilatih untuk sama-sama kita dapat bila kita dapat ilmu, kita dapat praktikkan di dalam rumah dan komuniti yang lain. Pusat Wanita Berdaya Dun Lembah Jaya ini dipimpin oleh Puan Norita binti Cik Ali atau lebih dikenali sebagai Puan Nita bersama-sama anggota jawatankuasanya seramai 13 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Lembah Jaya ialah membuat bengkel masakan, jahitan, anyaman dan kraft tangan. Puan Nita dan AJK juga rajin membuat aktiviti Zumba atau senam aerobik pada hujung minggu selain bergiat aktif dalam Persatuan Marhaban dan bekerjasama rapat dengan NGO Peka dalam menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Baiklah penonton, sekarang dalam segmen Temu Ramah saya bersama dengan seorang wanita berkerjaya. Beliau merupakan penyelia Dun Lembah Jaya. Beliau juga merupakan Ketua Penerangan Wanita Cabang Ampang. Dan lagi satu, nervous sikit saya nak sebut kerana beliau merupakan seorang ahli panel di mana? SPRM. Apa khabar Puan Norita? Nervous saya. Tak biasa je. Okey, baiklah Puan Norita. Mereka tahu Puan Norita adalah merupakan penyelia, tapi cuba ceritakan sedikit latar belakang macam mana penglibatan Puan Norita Di dalam PWB. Saya Puan Norita Encik Ali selaku penyelia PWB Lembah Jaya yang dilantik pada akhir tahun lepas iaitu bulan 10 bermula daripada Oktober sampai ke hari ini baru tak sampai berapa bulan lagi kan, tapi cabaran dan harapan saya sangat besar lah dengan PWB, dengan semangat yang kita bawa untuk menengahkan martabat wanita dan nakkan wanita yang berkualiti. Jadi baru permulaan. Saya sebagai penyelia tinggilah harapan untuk membawa matlamat yang dibawa oleh PWB itu sendiri. Okey, baiklah. Sepanjang penglibatan Puan dalam PWB ini, antara aktiviti-aktiviti yang dah dilakukan bersama ahli-ahli peserta PWB ini. Okey, di bawah PWB Lembah Jaya, saya melantik seramai 12 peserta AJK di bawah PWB Dun Lembah Jaya
semua sekali termasuk penyelia kita dalam lingkungan yang agak selesa, iaitu seramai 13 orang termasuk saya. Jadi mereka ni lah tulang belakang saya di bawah PWB Lembah Jaya yang sangat aktif dan sangat bagi komitmen yang baik kepada saya, membantu saya di dalam pengurusan PWB. Jadi di antara yang telah saya gerakkan di bawah PWB Lembah Jaya, yang terbaru bulan lepas saya ada buat satu kelas yang antara yang ranking terbaik kami lah, iaitu kelas bengkel Penukaran tayar. Penukaran tayar. Kalau kita tengok saya tengok dia agak menarik sebenarnya. Sekarang saya nampak PWB lain belum buat lagi kelas yang di luar daripada kotak. Selalu kita guna dewan, kelas masakan. Jadi ini antara cabaran yang dihadapi oleh wanita sekarang adalah, saya rasa antara yang ramai menggunakan kenderaan adalah wanita. Kerana wanita sekarang berkerjaya. Tapi jadi, tak pandai tukar tayar. Kan? Jadi kelas ni sangat bermanfaat lah saya rasa. Ya, betul. Kerana bahaya tu kita tak nampak. Jadi antara selalu kita lihat lelaki saja yang buat servis-servis sebegini. Jadi saya nak terapkan di sini, perlunya wanita tu sendiri tahu pentingnya penjagaan kereta dan bagaimana untuk menukar tayar di saat emergensi berlaku, di mana kita tengah memandu, tiba-tiba kenderaan kita pancit. Jadi benda ni adalah satu yang kelas yang sangat memberi manfaat yang baik sangat kepada wanita itu sendiri. Okey, baiklah. Sebab memang menarik pun. Ya. Tapi selain tu ada kelas masak ke atau sebagainya? Untuk yang kelas masak tu di awal pemlibatan kita, kita dah adakan kelas makanan permakanan kesihatan, dan yang terbaru semalam kita untuk awal bulan Mac, kita start dengan membuat daging perkasam. Daging perkasam ni pun dah viral sebenarnya. Jadi kita rasa nak sambut bulan puasa ni adalah satu pemakanan yang amat baik di dalam bulan puasa. Saya rasa perkasam ni kalau sahur tu kalau ada lauk-lauk yang sebegini sangat baik kalau nak makan tu selera kan. Jadi saya mulakan dengan kelas demo masakan, proses pembuatan daging perkasam. Selain tu ada tak cabaran-cabaran lain sepanjang Puan menyelia PW di sini? Okey, sepanjang saya telah menjadi penyelia penyelia bumi, sangat memberi cabaran, dan saya mengambil ini satu cabaran untuk saya sendiri kerana sebelum ni saya sangat berkiat aktif di bawah pertubuhan saya sendiri, iaitu PEKA, dan cabaran ni pun saya dah ambil daripada yang terdahulu bawa ke dalam PWB. Jadi benda tu tak rasa kekok lah pada saya untuk menghadapi komoditi wanita di luar sana untuk serta dalam setiap program PWB yang telah kita buat sepanjang beberapa bulan ni. Antaranya adalah kita tahu masyarakat B14 ni masih lagi tak, wanita di bawah B14 dia tak terdedah lagi kepada program-program PWB, kerana PWB ni hanya ada di negeri Selangor saja. Jadi tak semua yang mengikuti kelas-kelas yang kita telah buat selama ni. Jadi di sinilah untuk mendapatkan peserta, kerana kita tahu di dalam setiap komoditi yang ada perbeza pandangan dan politik. Di sini adalah cabaran saya untuk mendapatkan peserta. Jadi alhamdulillah dengan adanya AJK yang sangat memberi komitmen kepada saya dan membantu saya daripada saluran mereka wawarkan setiap program PWB di bawah Dun Lembah Jaya, kita dapat atasi masalah-masalah antara untuk mendapatkan komuniti wanita untuk bersama dengan program PWB. Banyak-banyak kelas tu, kelas apa yang rasanya Puan rasa macam lain sikit daripada PWB? PWB lain. Macam yang kita maklumkan seawal temumbual kita tadi, antaranya yang saya sangat teruja, saya melihat ranking yang melihat di FB adalah penukaran tayar kereta tadi, kerana saya rasa itu sangat memberi manfaat kepada wanita. Sebab di situ saya tekankan konsep nakkan wanita ni terdedah dan dapat maklumat tentang macam mana apabila kita menghadapi cabaran dalam memandu. Apabila benda tu berlaku secara tiba-tiba. Jadi dengan kelas yang saya buat tadi dapat memberi manfaat kepada wanita di luar sana untuk mendapat cara penukaran, servis kereta, penjagaan. Jadi maksudnya tak adalah nervous apabila kita menghadapi apa yang berlaku secara tanpa kita sedari ataupun spontan. Jadi kita dah boleh dapat menerima ataupun
tak ada nervous ketika kita menghadapi sesuatu kemalangan ke ataupun yang berlaku di sekitar kita. Maksudnya tak rugi kalau anda semua join. Jangan anda semualah. Especially di Lembah Jaya ini untuk join PWB. Okay, baiklah, apakah saranan kepada wanita-wanita di luar sana untuk join PWB supaya memanfaatkan diri mereka? Tinggilah harapan kita dengan saranan Kerajaan Negeri Selangor kerana tertubuhnya Pusat Wanita Berdaya dan wanita itu perlu berdikari. Dan tema kita pun wanita berdaya, wanita berdikari. Okey, baiklah penonton, terima kasih kerana masih sudi menonton Jejak Wanita Selangor. Baiklah, sekarang saya bersama dengan seorang peserta PWB Dun Lembah Jaya ini yang telah berjaya menghasilkan satu produk unik pada saya, dan selamat datang kepada Puan Ida Fasha, nama glamournya. Apa khabar Puan? Okay, terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, malu-malu Puan ni tahu. Okey, baiklah, Ida Fasha tu sebenarnya nama glamour. Nama sebenarnya ialah Puan Hamidah. Okey, baiklah Puan. Okey, dengar cerita satu produk yang paling istimewa dan paling unik sebab saya pun tak pernah nampak, iaitu produk kerepek jantung pisang. Bunga jantung pisang. Okey, ceritakan sedikit macam mana terhasilnya produk macam ni. Kalau nak ikut, terima kasih ya Puan, terima kasih. Sebenarnya kalau nak ikutkan pada tercetusnya idea saya untuk membuat kerepek bunga jantung pisang ni adalah apabila satu hari tu saya menghadiri sebuah majlis sahabat saya di kampung di daerah Kuala Selangor sana. Saya terpanggil dengan satu makanan yang dia orang suruh rasa untuk tu. Saya pelik sebab saya ingat tak tahu apakah benda itu. Setelah saya makan dan dia orang kata ada itulah jantung pisang. Memang agak unik dan pelik. Daripada situlah saya rasa tercetusnya. Sebab kita biasa dengan sinonim dengan kerepek pisang. Ya, betul. Kerepek ubi. Tapi dengan kerepek jantung pisang ni, kita mau pada orang-orang tua buat jantung pisang pada ulam-ulaman. Betul. Kita fikir nak buat kerepek. Itulah cetus idea saya. Saya rasa benda ni boleh pergi jauh. Pun pertama kali dengar dan tak sabar sebenarnya nak beli, bukan nak minta rasa. Okey, baiklah Puan. Dengar cerita Puan adalah kira salah satu pencetus produk bunga jantung pisang ni dalam PWB di Dun sini. Okey, dah berapa lama sebenarnya Puan join PWB di sini? Kalau ikutkan memang lama, tapi saya tak peringat, dalam bertahun lah, dalam 3-4 tahun macam tu. Tapi dengan PWB bersama penyelia saya Dun Lembah Jaya ni ada baru beberapa bulan, dan saya adalah salah seorang educator. Ahli aktif lah sebenarnya. Okey, dan apa antara aktiviti-aktiviti yang dah pernah Puan join lah dalam PW ni? Memandangkan PWB ini adalah pusat wanita berdaya yang sangat aktif dengan memperkasakan wanita kat kampung-kampung, terutama kat tempat saya. Dia memang banyak program-program yang dia orang dah anjurkan, kemahiran, especially kemahiran lah untuk menjana pendapatan. Banyaklah wanita-wanita sini yang kita dah nampak hasil usaha apabila dah bersama dengan PWB. Maksudnya PWB ni sangat membantu wanita-wanita di luar sana. Okey Puan, saya nak tanya sikit tentang produk produk jantung pisang ni. Kalau lah misal kata dekat luar, sebab memang Puan dah jual pun kan. Kalau ada dekat luar yang nak dapatkan produk ni, macam mana caranya? Senang je. Senang je. Saya ada WhatsApp group. Lepas tu, dan saya ada nombor telefon dengan WhatsApp, dengan Facebook saya sekali. Okey, Facebooknya? Hamidah Nida dalam kurungan Ida Fasha. Hamidah Ida dalam kurungan Ida Fasha. Okey, baiklah. Kita nak berbual panjang lagi sebenarnya Puan, tapi masa agak suntuk. Okey, baiklah. Apa pesanan kepada wanita di luar sana yang belum lagi join PWB? Okey, saya sebagai salah seorang ADK daripada PWB dan berharap sangat wanita-wanita di luar sana cuba try masuk dengan PWB ni, iaitu maknanya pusat wanita berdaya. Memang banyak keistimewaan dan
boleh sampai kita boleh menghasilkan produk sendiri dan boleh kita menjana pendapatan. Itu yang penting untuk Yes, kelas pun percuma. Yes, banyak pula manfaat benefit yang kita akan dapat daripada kelas-kelas yang dianjurkan oleh PWB ni. Okey, baiklah penonton. Sekarang ni bersama dengan saya ni adalah produk-produk seni halus. Ada yang diimport dari luar dan ada yang dari Malaysia juga. Dan bersama saya juga pada hari ini adalah tukang seni halusnya sendiri, iaitu salah seorang peserta PWB di DUN Lembah Jaya. Selamat datang Kak Nur. Terima kasih. Okey, Kak Nur atau nama penuhnya adalah Puan Nur Hasaini. Comel je. Okey, Puan Nur, cuba ceritakan sedikit latar belakang penglibatan Puan dalam PWB di sini. Okay, saya ceburi PWB ni daripada 2018. Sebab PWB di tempat saya ni banyak buat kelas-kelas aktiviti, masakan, craft tangan. Jadi saya ni masakan kurang sikit. Saya minat bahagian-bahagian macam ni. Bahagian Jadi, craft. masakan saya kurang. Saya suka menjual lah. Saya suka menjual. Business minded. Ya. So far saya menjual dan jadi saya dah mulakan aktiviti ni. Permulaan saya buat sabun, bukan sabun muka, sabun jerawat. Tapi yang tu nak dapatkan produk pun susah juga. Sebab muka ni melibatkan kita punya ni. Jadi saya minat yang bahagian ni. Sebab bila kita tengok suatu produk tu macam balang ni, dia kosong balang tutup merah ni. Jadi kita cantikkan balik. Macam ni tutup merah. Jadi kita Ini apa balik. nama dia? Ini Teknik dia? Ini panggil teknik water slide. Water slide. Instant water paper yang ni. Jadi bila saya dah buat-buat ini, jadi penyedia PWB Lembah Jaya memanggil saya menjadi tenaga pengajar. Daripada ahli biasa Daripada saya jadi ahli tenaga biasa, pengajar. Jadi AJK, bahagian bendahari PWB Lembah Jaya, dan saya jadi pengajar kepada normally komuniti lah. Jadi sebab saya fikir macam PKP ni nak mencari duit tambahan kan. Jadi benda ni kena rajin. Sebab benda ni buat mesti kena ada minat. Dia halus. Passion lah. Tapi tisu ni kita bukan boleh dapat daripada tisu kedai-kedai biasa. Ni kita daripada imported daripada Germany. Hebat. Jadi kita buat balang ni, kita boleh buat turun saji, mangkuk tingkat zaman dulu kan kosong, jadi kita cantikkan. Kalau kita cantik macam ni, kita boleh jual sampai 160. Wow. 160. Sekarang kan mangkuk tingkat dah trending balik. Ya, ada 2 tingkat, 3 tingkat. Ini kita boleh jual 180, 160. Kalau macam beg Macam beg ni pun tanya juga. dia ada banyak saiz. Ada M, L, ada saiz. Daripada beg kosong ni, kita ni tisu. Tisu ni daripada Germany. Wow. Okey. Kita beli dengan cikgu. Jadi kita tampal dengan gam, lepas tu kita varnish. Dia tak akan tanggal. Insya-Allah. So dia kalau boleh rasa dekat sini memang tak ada rasa apa ni orang kata macam tampal. Orang ingat kita lukis. Jadi kita varnish daripada beg kosong ni, beg ni daripada Sarawak. Daripada beg kosong ni kita boleh buat pelbagai. Boleh jual. Beg macam ni besar. Boleh jual dalam 100 lebih. Macam balang ni pun saya beli balang kosong. Jadi saya cantikkan bunga dia. Saya boleh jual satu set 6 pieces, saya jual 120. So dah nak raya ni boleh lah. Saya nak beli balang plastik. Kalau kita ni mahal sikit. Ni panggil water lah. Ni macam kita tengok pot marine kan mahal. Jadi kita yelah nak beli yang set tu mahal, kita buatlah kat balang. Jadi di kompas ni dia boleh macam-macam. Boleh buat dekat kasut, dekat kayu. Kak Nur, kalau ada orang nak tempah ni boleh cari Kak Nur dekat mana? Boleh refer pada pusat PWB Lembah Jaya. PWB Lembah Jaya. Itulah dengar cerita Kak Nur ni pernah jadi artis. Dia pernah dipanggil oleh TV Selangor untuk buat tutorial. Wakil Ampang untuk buat tutorial ni. Maksudnya bila masuk PWB ni lebih macam medium. Untuk wanita lebih ke depan. Jadi memang bagus.
sesiapa yang tu join PUB ni sebab dia memberi kita kelas percuma. Jadi Betul. sebagai suri rumah tangga, terutama ibu tunggal, baguslah macam saya bekerja. Walaupun Saya bekerja boleh join, apatah lagi yang tidak saya bekerja. buat ni. Okey, baiklah Kak Nur. Daripada cerita Kak Nur ni, saya dapat ataupun terinspirasi bila kita join PWB ni banyak sangat banyak sangat apa orang kata benefit yang kita dapat. Dapat menjana ekonomi, dapat membantu keluarga dan dapat ramai kawan juga sebenarnya. Okey. Jadi apakah saranan Kak Nur kepada wanita luar sana yang belum lagi join PWB? Okay, bagi saya menggalakkan semua wanita-wanita kalau boleh di kawasan Dun Lembah Jaya menyertai PWB sebab berbagai kelas kita adakan secara percuma. Sebab kalau you nak join kelas personal sampai 200-300. Jadi PWB dah bagi peluang pada wanita semua. Jadi terutama di musim COVID ni sangat bagus untuk menjana pendapatan. Okey, baiklah. Terima kasih Kak Nur. Baiklah penonton sekalian, nampaknya perkongsian kita sampai di sini sahaja di Dun Lembah Jaya ini. Saya Aida Nayan. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan sebelum berakhirnya ini, saya akan belanja anda dengan pemandangan indah di Dun Lembah Jaya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.